Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar taklimat berkenaan dengan program pengurusan tenaga lestari yang diadakan di Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, program ini adalah atas keperluan pihak pengurusan fasiliti yang mana kita perlu mencapai pengiktirafan atau persijilan EMGS One Star untuk kementerian, bangunan kementerian. Jadi seperti yang saya tahu sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar dua taklimat berkenaan pengurusan tenaga. Jadi hari ini taklimat saya lebih menjurus ke arah pensijilan program Energy Management Gold Standard yang dikeluarkan oleh pihak EMGS, Clean Tech Malaysia. Jadi biar saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nasir bin Diaudin. Sebelum ni saya ada pengalaman dalam program pengurusan tenaga selama lebih kurang 10 tahun. Saya mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan mekanikal, dan lepas ni saya akan cuba terangkan sedikit berkenaan dengan persijilan ni lah, iaitu MS Energy Management Gold Standard. Jadi apakah itu energy management, sustainable energy management system? Ia adalah proses energy management yang berdasarkan principle of sustainable development, yang termasuk dalam proses planning, directing, implementing and controlling the process. Jadi program energy management ni sebenarnya adalah gabungan tiga komponen utama: energi, pembangunan lestari, sustainable development, dan pengurusan. Jadi yang ini berbeza dengan energy management yang biasa. Dia ada sustainable punya komponen lah, yang mana kita perlu melakukan periodic review untuk memperbaiki dan paling kurang maintain lah program energy ni. Jadi saya nak tunjukkan kat sini perbezaan energy management yang biasa atau ad hoc energy management berbanding dengan sustainable energy management system. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan, ini adalah graf 4CY adalah kos tenaga, dan pada 4CX adalah tahun. Jadi pada pengurusan tenaga yang biasa, bila kos tenaga meningkat, pihak pengurusan akan sedar dan mula mengarahkan untuk energy audit lah dijalankan. Yang mana bila energy audit dijalankan dan beberapa pembaziran dan improvement step telah dijumpai, kita implement dan tenaga mula turun. Kos tenaga turun, dan bila sampai bawah ni rendah, kita mula relax. Dan selalunya bila kita relax, kos penggunaan tenaga akan meningkat semula, dan ketika inilah management ataupun technical team akan perasan apa yang sedang terjadi. Jadi lagi sekali kita turun dan kita invest, kita kurangkan pembaziran, dan perkara ni, cycle ni akan berulang-ulang. Jadi berbeza dengan sustainable energy management system, yang mana kita kena ada senior management commitment terhadap program energy management, dan kita cari pembaziran dulu sebelum any investment dibuat, dan sepanjang masa ni kita akan sentiasa menjalankan review lah supaya energy management ni, penjimatan tenaga ni dapat at least di-maintain atau diturunkan lagi. Dan seterusnya menjadikan terus sampai
jadi culture pekerja-pekerja dan company itu sendirilah. Jadi inilah yang berbeza dengan energy management biasa. Sustainable Energy Management System ni bermula daripada Energy Management Committee sendiri. Ya, kita kena develop Energy Management Committee dan mendapatkan top management commitment. Ya, jadi untuk Energy Management Committee ni disarankan untuk dipengerusikan oleh jawatan tertinggi lah di fasiliti itu, supaya kita dapatkan top management commitment, dan seterusnya kita develop energy policy, dan selepas energy policy dibangunkan, kita buat planning, perancangan, dan kita implement perancangan itu dalam operasi kita. Dan yang ini antara yang paling penting untuk kita maintain this energy saving energy management program adalah system and performance checking. Ya. Dan kemudian kita pergi ke management review untuk melihat prestasi semua, pencapaian, dan kembali balik management review ni kita report balik kepada Energy Management Committee supaya cycle kedua seterusnya ni boleh berjalan. Ya. Kalau kita tak ada cycle ni, selalunya energy management program kita akan kehilangan motivation dan selalunya akan jadi senyap lah. Jadi saya nak cerita sikit berkenaan dengan Energy Management Certification ni yang dikeluarkan oleh EMAS. Ya, Energy Management Scheme ni, EMAS adalah program yang dibuat oleh ASEAN yang disertai oleh 10 kementerian tenaga dalam negara-negara ASEAN ni lah. Yang program ni telah dibiayai oleh European Commission dan disokong oleh United Nations Environment Program dan diketuai oleh ASEAN Center of Energy yang dalam negara-negara inilah Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, negara kita, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Jadi dalam program EMAS ni, ASEAN Energy Management Scheme ni ada satu program pensijilan Energy Management Gold Standard yang mula dibangunkan pada tahun 2010 dan telah dilancarkan pada tahun 2011. Jadi EMGS ni telah dijalankan di 8 negara ASEAN dan untuk negara kita, Malaysia, pensijilan ini dibuat oleh Malaysian Green Technology Corporation dan yang beroperasi berpejabat di Bandar Baru Bangi. Jadi untuk pensijilan ini, auditor daripada Malaysian Green Tech yang akan memberi audit dan memberi pensijilan tersebutlah untuk fasiliti di Malaysia. Jadi untuk mencapai pensijilan Energy Management Gold Standard ni, dia ada 3 peringkat, iaitu 1 star, 2 star dan seterusnya peringkat 3 star lah. 3 star yang peringkat paling tinggi. Jadi untuk Kementerian Pelajaran Malaysia, kita sedang menuju ke arah pensijilan 1 star. Jadi dalam 1 star ni, keperluan utama adalah pembangunan development of energy management committee dan juga energy policy. Dua perkara ni adalah perkara paling penting dalam program energy management sebelum penambahbaikan yang berterusan diberikan untuk pensijilan 2 star dan seterusnya 3 star. Jadi dalam pembentangan hari ini saya akan berikan penekanan terhadap Energy Management Committee, Jawatan Kuasa Pengurusan Tenaga dan juga polisi tenaga lah, energy policy. Jadi ini kita boleh nampak dia punya pensijilan 1 star, 2 star dan 3 star. Jadi 1 star tu adalah certification untuk asas lah program energy management. Yang 2 star bila kita ada saving at least 5%,
kita boleh register dengan EMAS dan dapatkan 2 star, dan seterusnya 3 star kita kena tunjukkan yang ada continuous improvement dalam masa 3 tahun lah untuk 3 star. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, untuk program EMGS ni 1 star, yang paling penting sekarang adalah Development of Energy Management Committee, Jawatankuasa Pengurusan Tenaga, Development of Energy Policy, dan seterusnya adalah kita punya review, periodic review of energy management menggunakan alat Energy Management Matrix. Ya, saya mula sentuh mengenai Energy Management Committee. Jadi inilah struktur Energy Management Committee atau EMC lah yang disyorkan. Jadi saya cuba untuk kes Kementerian Pelajaran Malaysia yang mana ada syarikat pengurusan fasiliti. Saya cuba pecahkan 2 bahagian lah. Yang biru tu adalah biru navy, biru pekat adalah owner bangunan. Manakala yang biru muda sikit tu adalah daripada syarikat pengurusan fasiliti lah. Pentingnya program Energy Management Committee ni dipengerusikan oleh owner adalah kerana programnya adalah milik owner dan dijalankan oleh syarikat FM. Jadi chairman daripada pihak owner, dan saya syorkan orang yang paling berjawatan tinggi lah di fasiliti itu. Dan sekretari Energy Manager, CEM, Certified Energy Manager sebagai sekretari. Dan dikongsi bersama bawah beberapa jawatan. Di bawah tu adalah daripada operasi dan maintenance, operation and maintenance, technical support daripada syarikat FM. Jadi yang 3 jawatan lagi, administration and human resource, finance dan head of EAC ni adalah daripada owner, ya, occupant bangunan tu. Jadi saya akan terangkan seterusnya tugas dan tanggungjawab setiap jawatan dalam EMC ni. Jadi yang pertama untuk chairman. Chairman ni yang paling penting adalah kontrol dan memastikan implementasi program energy management ni mencapai sasaran dan berlandaskan dengan energy policy yang telah dibangunkan. Memudahkan decision making untuk mendukung implementasi program energy management, dan juga menggerakkan resources yang available untuk implementasi yang berkesan. Ya, jadi yang chairman ni ialah yang mengarahkanlah program komiti dan program energy management ni. Dan seterusnya jawatan yang penting juga, antara yang terpenting dalam EMC ni adalah secretary ataupun certified energy manager. Jadi kebanyakan tugas-tugas program energy management ni akan diketuai atau dijalankan oleh CEM, certified energy manager, dan perlu disokong oleh ahli-ahli lain dalam EMC tersebut. Jadi antara tanggungjawab CEM, Energy Manager, adalah untuk menjalankan assessment of energy management performance for the facility. Yang ini menggunakan energy management matrix tools tadi yang saya telah sentuh sedikit, dan mungkin saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Jadi dan kedua, koordinasi antara jabatan untuk membangunkan EMC dan mencadangkan strategi pengurusan tenaga kepada EMC, jawatankuasa tadi ya. Dan dia juga bertanggungjawab untuk membangunkan EAC, iaitu Energy Accounting Center. Energy Accounting Center ni adalah sub
kepada Energy Management Committee yang lebih menjurus kepada implementasi projek ataupun kawal selia kawasan yang menggunakan tenaga yang tinggi. Jadi energy manager juga bertanggungjawab untuk koordinasi dan mengawas implementasi dalam operasi harian, prosedur operasi harian. Jadi dan juga review working manual, iaitu macam manual bekerja lah, macam SOP juga untuk setiap EAC. Tanggungjawab lain untuk energy manager, dia juga perlu membangunkan EEI, Energy Efficiency Index untuk fasiliti dan juga EAC. Jadi sebagai contoh, kalau satu fasiliti itu mempunyai satu kawasan yang menggunakan tenaga tinggi, seperti contoh chiller plant, ataupun kalau di KPJ mungkin KCJ mungkin ada bahagian yang menggunakan tenaga tinggi, yang itu kita boleh jadikan dia satu EAC supaya proses mengawal selia atau meningkatkan prestasi energy saving lebih efektif lah. Kita terus fokus kepada load yang besar. Tanggungjawab lain untuk propose investment criteria untuk ECM, Energy Conservation Project, projek-projek penjimatan tenaga. Jadi dia juga bertanggungjawab dalam melaksanakan atau menyusun energy management training plan. Kerana dalam program energy management, training adalah salah satu komponen yang penting untuk memastikan peralatan atau operasi dijalankan oleh orang yang kompeten dalam program energy management. Dia juga perlu monitor atau implementation of energy conservation project. Jadi kita energy manager perlu melihat prestasi projek-projek penjimatan tenaga untuk projek-projek yang dilaksanakan, dan juga mengumpul data mengenai energy management punya implementasi lah. Banyak tanggungjawab energy manager di sini. Salah satu lagi tambahan untuk tanggungjawab energy manager, melaksanakan performance review, review dan juga membetulkan, menambah baik energy target dan plan, menyediakan minit mesyuarat untuk program jawatankuasa pengurusan tenaga, menghantar laporan setiap bulan ataupun mengikut jadual yang diperlukan dalam kontrak pengurusan fasiliti, dan juga menghantar laporan RIM kepada Suruhanjaya Tenaga, yang ini setiap 6 bulan untuk fasiliti yang terbabit. Jadi seterusnya untuk tanggungjawab facility manager daripada KCJ lah sekarang ni, untuk mengawal operasi kawasan ataupun department. Jadi untuk dia juga bertanggungjawab untuk mengawal operasi dan maintenance work untuk sistem dan plant. Yang mana kita tahu sistem dan plantnya adalah pengguna tenaga antara yang terbesar lah di dalam sesuatu fasiliti. Dia juga bertanggungjawab untuk memberikan technical advice kepada EMC, juga participate dalam energy management performance assessment. Dia juga perlu review EEI, yang review EEI ni yang dijalankan oleh CM. EEI dibangunkan oleh CM dan facility manager boleh membantu dalam proses reviewing. Facility Energy Audit Work Program membantu dalam
pelaksanaan energy audit. Dia juga perlu participate dalam performance review lah, untuk kita tengok implementation energy management system kita. Seterusnya, tanggungjawab engineer jurutera facility untuk memberi technical support kepada energy management committee, dapatkan data teknikal dan operasi untuk energy management committee dan juga energy manager. Juga participate dalam facilities energy management performance assessment. Dia juga perlu participate dalam development of energy target and plan, EEI, membantu melaksanakan energy audit, termasuk juga preparing and analysing data. Selalunya energy audit ini memerlukan data-data historical data lah, dan juga drawings, akses kepada kawasan-kawasan yang memerlukan kebenaran. Dia juga perlu membantu dalam supervising, monitoring ECM's implementation, pelaksanaan projek penjimatan tenaga, dan juga participate dalam performance review lah, untuk memberi maklum balas dari segi teknikal. Jadi Energy Management Committee ni, Jawatan Kuasa Perusahaan Tenaga ni juga perlu mendapat sokongan daripada bahagian admin dan juga human resource, iaitu dia perlu memberi relevant technical dan operational data jika diperlukan. Participate in facility energy management performance assessment. Dia juga perlu facilitate energy management training kalau tak ada training ataupun awareness training. Jadi kita perlukan sokongan daripada admin dan juga HR lah, untuk memilih pekerja-pekerja yang berkaitan. Jadi salah satu juga tanggungjawab admin and human resource representative ni adalah untuk memberi maklum balas tentang review of energy saving target and plans lah. Jadi untuk planning energy saving ni perlukan maklumat daripada admin dan juga human resource lah mengenai operasi facility. Dan seterusnya daripada wakil finance dan accounting. Jadi untuk EMC perlukan sokongan dari segi memberikan data, financial data. Jadi macam pembayaran bil tenaga, perlukan maklumat daripada finance and accounting punya lab. Dia juga perlu participate dalam energy management performance assessment dan juga dalam performance review lah untuk program energy management system ni. Dan yang terakhir, tanggungjawab Head of EAC, Head of Energy Accounting Center, adalah untuk memberikan maklumat tentang EAC masing-masing, participate dalam assessment of energy management performance untuk seluruh fasiliti. Jadi banyak EAC ni akan menyumbang kepada prestasi the whole facility. Facilitate dalam energy management awareness training dan juga participate dalam assessment of energy management performance untuk fasiliti tersebut. Jadi seterusnya, salah satu komponen penting dalam penubuhan energy management program adalah development of energy policy. Energy policy adalah asas untuk satu program energy management yang berjaya. Jadi dalam energy policy itu dia akan formalize sokongan daripada pengurusan
dan juga menunjukkan facilities komitmen untuk energy efficiency untuk government, pekerja dan juga komuniti. Jadi saya ada satu contohlah energy policy. Jadi ini untuk satu fasiliti kesihatan lah. Ya, contoh kalau untuk KBJ saya yakin mungkin dah ada energy policy dan kita boleh review energy policy itu untuk mempunyai beberapa perkara seperti yang inilah. Jadi seperti energy policy itu perlu dikeluarkan oleh chairman dan perlu membabitkan orang-orang penting dalam fasiliti itu untuk memastikan buy-in, komitmen, sokongan. Energy policy itu turut perlu disesuaikan dengan fasiliti itu, organisasi di fasiliti itu, dan juga dibuat supaya mudah difahami oleh pekerja dan publik lah. Jadi kita kena bahasa dalam energy policy itu kita kena pemudahkan supaya mudah difahami untuk pelbagai orang awam lah. Jadi energy policy itu perlu dibangunkan juga dengan mengambil kira skill dan ability, kebolehan pengurusan dan juga pekerja. Ya, jadi energy policy itu perlu realistik lah. Dan juga energy policy itu kena disalurkan atau diberitahu kepada semua staf lah untuk memastikan involvement daripada mereka. Jadi energy policy itu perlu menunjukkan komitmen lah dan juga energy target. Salah satu daripada kriteria utama dalam energy policy. Jadi selalunya untuk persijilan ni pihak auditor akan review lah kita punya energy policy, dan jika memenuhi perkara-perkara ni jadi mereka tak ada akan mengeluarkan sebarang OFI lah, opportunity for improvement, untuk energy policy. Jadi dalam energy policy juga kena ada menunjukkan komitmen untuk comply requirements, legal requirements, sebagai contoh IMIR, dan juga perlu menyokong pembelian energy efficient product, dan perlu disebarkanlah dan dipaparkan di seluruh fasiliti. Selalunya bila auditor One Star Energy Management ni datang daripada Greentech, mereka akan secara rambang menemui bual pekerja di fasiliti itulah untuk cek sama ada mereka tahu tak mengenai energy policy ni. Jadi penting energy policy ni disebarkan ataupun dipamerkan kepada semua staf. Dan energy policy ni juga perlu di-review dan di-update. Jadi kalau at least every year review, dan kalau ada keperluan untuk update, kita akan update lah. Jadi yang pentingnya every year kita kena review. Jadi untuk kita mengukur prestasi program energy management ni, kita menggunakan satu program, satu tools, satu alat, energy management matrix. Jadi energy management matrix ni adalah satu alat yang kita perlu untuk assess current position in respect of energy management. Jadi kita dengan matrix ni kita akan dapat quick high level assessment of strength and weaknesses across 6 areas of energy management. Jadi 6 kawasan utama program pengurusan tenaga, iaitu energy policy, energy team, motivation, information system, marketing and investment. Jadi ini adalah perkara penting lah dalam energy management. Jadi saya akan tunjukkan matrix ni. Jadi ini dia energy management matrix.
Nampak tu kita ada 5 level, 0, 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri. Di sini. Dan ini adalah yang 6 perkaranya, 5 marketing and investment ni 2. So ada 6 kolom lah untuk menunjukkan prestasi kita di level mana. Jadi untuk fasiliti Kementerian Pendidikan Malaysia ni, KPM, jadi bila dah ada Energy Management Committee tu, jadi Energy Management Committee tu jawatankuasa perlu bersidang dan membincangkanlah prestasi semasa. Jadi selalunya pada awal penubuhan Energy Management Committee, level prestasinya lebih kurang di bawahnya. Jadi kalau dah ada energy policy, kita mungkin boleh letak dekat level 2 atau level 3 dan seterusnya. Untuk setiap perkara ni kita boleh buat dia punya level lah, seperti saya akan tunjuk contoh ya seperti ni. Jadi ni sebagai contoh lah ya. Energy policy pada level 2, energy team iaitu energy management committee pada level mana perlu ditandakan, motivation, information system, marketing dan investment. Jadi bila kita dah dapat result macam ni, kita boleh check. Jadi setiap bentuk result tu memberikan kita gambaran lah mengenai energy management, program energy management di situ, di fasiliti itu, dan cara-cara untuk meningkatkan prestasi program. Jadi seperti ditunjukkan di sini, high balance. Jadi ini prestasi yang kita perlu sampai lah. So kita perlu level di atas, score on level 3 atau lebih pada semua kolom yang menunjukkan excellent performance of energy management program. Jadi kalau action dia kita perlu maintain this high standard. Jadi kita kena plan untuk maintain pencapaian ya. Jadi low balance pula kalau kita tengok kita punya result energy management matrix tu di bawah saja line-nya. So description dia kita score less than 3 untuk semua kolom. Jadi kita perlu improvement dalam semua aspek lah, ke 6 aspek tadi. Jadi dengan action kita kena dapatkan komitmen, formulate strategi, dan juga kita set target action and plan dan monitor. Jadi kita perlu implement and monitor supaya pencapaian kita meningkat. Dan kadang-kadang setengah fasiliti ada yang U-shape, mungkin setengah kolom tu prestasi tinggi tetapi setengah kolom pula prestasi kurang memberangsangkan. Jadi untuk U-shape ni, the two outside column score on level 3 or higher. Jadi kalau daripada bentuk ni kita boleh tahu dia dapat corporate commitment tetapi weakness dalam implementation team ya. Jadi dapat komitmen daripada pihak atasan tetapi kurang sokongan dan implementasi daripada team, implementation team. Jadi kita punya remedial action, kita perlu formulate energy committee. Jadi set up official communication channel. Jadi daripada top management pergi implementation team kena ada official communication channel. Dan juga kita kena set target, action plan and monitor juga progress proses. Untuk kita tingkatkan menuju ke high balance. Jadi ada lagi bentuk matrix kita yang memberikan gambaran performance kita. Kalau kita punya bentuk N macam ni ya, bentuk macam bukit ni, N shape. Jadi nampak outside column score significantly low. Jadi dalam program energy management tu kita boleh tahu yang tak ada corporate commitment, top management commitment, sokongan daripada pihak atasan. Dan kebanyakan aktiviti energy management ni hanya dijalankan oleh implementation team daripada pihak implementasi. Dan selalunya bila bentuk macam ni, achievement tu
most likely wasted lah, ataupun mungkin tidak dapat the momentum. Jadi actionnya kita perlukan dapat sokongan daripada pihak atasan. Ada juga fasiliti yang akan dapat bentuk-bentuk seperti trench dan peak ni, selalunya menunjukkan single column teruk, prestasi kurang memerasankan. Jadi bila prestasi satu kolom ni kurang memerasankan, kadang-kadang dia akan hold back success of other aspect lah. Jadi kita kena fokus pada aspek yang lemah tu dan untuk meningkatkan level prestasi aspek tu. Dan peak pula satu kolom significantly higher than the rest. So yang ni sama juga, effort daripada kolom ni mungkin akan wasted lah kerana tiada sokongan dan lack of progress daripada kolom-kolom lain. Jadi kita kena fokus pada kolom lain pula untuk meningkatkan, kalau boleh sama tinggi dengan yang peak ni lah. Dan juga last sekali yang unbalance, yang ni ada yang tinggi, ada yang rendah. So ada level yang prestasi tinggi dan ada yang kurang memerasankan. Jadi yang ni the more unbalanced, the harder it is to perform well. Di setiap aspek tu perlu sokong antara satu sama lain. Dan bila fokus, bila unbalance ni, kita perlu fokus pada aspek-aspek yang rendah lah, supaya dapat menyokong aspek yang tinggi. Jadi itu saja pembentangan saya pada hari ini. Diharapkan dapat membantu tuan dan puan untuk memahami program Energy Management EMAS EMGS Gold Standard. Jadi seterusnya kalau ada sebarang pertanyaan mengenai Energy Management, bolehlah menghubungi saya atau menghubungi KCJ Engineering. Jadi oleh itu saya tamatkan pembentangan hari ini dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.